Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam kuliah ilmu usul fiqh. Ini adalah siri ke-42 yang akan membincangkan tentang tajuk As-Sunnah. Kita masih dalam tajuk As-Sunnah sebagai sumber hukum dan sebagai sumber kedua kepada hukum hakam syarak. Pada kuliah yang lepas kita telah menyentuh sedikit sebanyak tentang definisi sunnah itu apa dan juga dalil-dalil kehujahan tentang peri pentingnya dan wajibnya kita merujuk dan berpegang kepada sunnah ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada kali ini kita akan menyambung perbincangan berkenaan dengan pembahagian sunnah, kan. Sunnah ini boleh dilihat daripada dua sudut. Yang pertama dari segi mahiyatus sunnah ataupun zat sunnah itu sendiri, dan bentuk ataupun jenis sunnah ataupun hadis. Dan yang kedua kita melihat dari sudut bagaimana hadis itu datang, cara hadis itu diriwayatkan kepada kita umat Islam. Baik, untuk yang pertama, anwa'us sunnah min haitsu mahiyatiha. Kan? Pembahagian hadis ataupun pembahagian sunnah dari sudut zat hadis itu sendiri. Okey, dari sudut pembahagian ini ia terbahagi kepada 3 kategori. Okey. 3 kategori di mana yang pertama ialah sunnah qauliyah, yang kedua sunnah fi'liyah, dan yang ketiga adalah sunnah taqririyah. Okey. Sunnah yang berbentuk qauli, yang berbentuk percakapan, hadis-hadis yang disebut oleh Nabi. Sunnah fi'liyah, hadis-hadis ataupun sunnah yang berbentuk perbuatan yang Nabi buat. Manakala yang ketiga sunnah taqririyah adalah sunnah ataupun hadis pengakuan. Nabi tak sebut, Nabi tak buat, tetapi mungkin Nabi diam, mungkin Nabi senyum, dan sebagainya. Nanti kita akan tengok secara detail. Baik, jadi kita melihat yang pertama adalah sunnah qauliyah, wahia aqwalur Rasul sallallahu alaihi wasallam, iaitu sabda-sabda ataupun kata-kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diucapkan oleh baginda dalam pelbagai kita kata pelbagai keadaan ataupun pelbagai situasi, fi munasabatin mukhtalifah dan wa aghradin syatta, atas apa sekali tujuan pun, as long as butir yang keluar daripada mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbentuk percakapan, maka itulah dinamakan sunnah ataupun hadis qauli. Baik, jadi ada orang tanya, kan, apa perbezaan antara sunnah dengan hadis? Okey. Secara ringkas kita bagi tahu sebenarnya sunnah qauliyah ini dia lebih ataupun senang cerita sama aja, sama ada kita sebut hadis ataupun kita sebut sunnah. Tetapi ada juga ulama yang membezakan sunnah ini dia lebih umum, kan. Dia merangkumi perbuatan, percakapan, tindak tanduk dan sebagainya, kan. Dan hadis ini merujuk kepada qauli, kan. Tapi apa pandangan yang dipegang oleh kebanyakan ulama ialah hadis adalah sama maksudnya dengan sunnah. Okey. Jadi apabila kita menyebut bahawa hadis qauli ini ataupun sunnah qauliyah ini adalah ucapan-ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam apa-apa sekalipun situasi ataupun tujuan, maka itulah yang dinamakan sebagai hadis qauli.
Baik. Dan hadis qauli inilah yang paling banyak berbanding dua kategori yang lain. Okey. Bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak diutuskan menjadi rasul lebih kurang 23 tahun kan. Sehingga kewafatan Rasulullah, setiap hari berapa kali Rasulullah bercakap, mengajar, memerintahkan, melarang dan sebagainya kepada keluarga baginda, kepada para sahabat. Jadi berapa ratus ribu ucapan yang telah diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak diutuskan menjadi rasul. Jadi hadis qauli ini kathiratun jiddan. Ini yang paling banyaklah. Antaranya seperti mana sabda Rasulullah, al-amdu qawadun. Kan, sekiranya berlaku bunuh sengaja, maka dia punya hukuman adalah qisas. Kan. La darara wa la dirar. Kan, innamal a'malu binniyat. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Faman lam yastati' fa bilisanihi, faman lam yastati' fa biqalbihi. Wadzalika adhaful iman. Ini antara contoh-contoh hadis-hadis yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Namun kita perlu perincikan, sebenarnya bukan semua sabda ataupun semua ucapan Rasulullah itu akan menjadi tasyri' kepada hukum. Kan? Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi tasyri' sekiranya al-qasdu ialah bayanul ahkam ataupun tasyri'u al-ahkam. Hanya ucapan bentuk sebegitu sahaja yang menjadi tasyri' lil ahkam. Adapun ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbentuk keduniaan, yang tidak ada kaitan dengan pentasyri'an hukum, maka ia tidak ia tidak menjadi satu kewajipan untuk kita ikut. Seperti yang diberi contoh oleh para ulama kita, ialah berkenaan dengan satu peristiwa apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapati bahawa penduduk-penduduk Madinah ini mereka melakukan kita panggil tut pokok kurma tu. Jadi Rasulullah tidak biasa melihat perkara tersebut dilakukan oleh penduduk Mekah. Jadi Rasulullah memberitahu ataupun memberi isyarat kepada mereka supaya tak payah buatlah kot, kan? Jadi mereka pun para sahabat di Madinah, kaum Ansar, meninggalkan perbuatan tut, lalu pokok kurma tidak menjadi, kan, pada tahun itu. Lalu mereka pun memberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kejadian ataupun peristiwa tersebut. Lalu Rasulullah pun kata, antum a'lamu bi umuri dunyakum. So daripada hadis inilah para ulama kita mengistimbatkan bahawa dalam perkara-perkara keduniaan tidak wajib untuk kita mengikut hadis ataupun ucapan sebenarnya ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So jadi yang menjadi kita kata kewajipan untuk ikut ialah sabda-sabda ataupun ucapan-ucapan Rasulullah yang berbentuk penjelasan kepada hukum hakam syarak. Jadi macam mana kita nak beza antara yang dikatakan mengandungi hukum ataupun tasyri' hukum tu dengan kita panggil urusan-urusan keduniaan. Kalau orang awam mungkin dia susah sikit untuk membezakan, tetapi mereka yang selalu kita kata ataupun mempunyai kepakaran dalam bidang hadis ataupun hukum hakam fiqh ni, insya-Allah dia akan boleh beza perkara-perkara yang berkaitan dengan keduniaan ataupun yang mengandungi hukum hakam. Dan rasanya mungkin saya pernah sebut sebelum ini berkenaan dengan yang tadi saya sebut pembahagian aqsamus sunnah min haitsul mahiyah dengan min haitsu al-wurud, kan. Dia ada satu lagi perbahasan yang tidak disebut dalam kebanyakan kitab-kitab usul fiqh ni.
dari sudut kita kata tindak tanduk ataupun perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun kita masuklah hadis-hadis qauli ni yang dikaji oleh para ulama kita berkenaan dengan pembahagian tasarrufatun nabi bil imamah, tasarrufatun nabi bil qada, dan juga tasarrufatun nabi bit tabligh. Okey. Dia ada beza ketiga-tiga kategori ini, dan perlu juga kepada mereka yang mendalami ilmu dalam bidang syariah untuk mengetahui dengan lebih detail berkenaan dengan tajuk yang tadi saya sebutkan, tasarrufatun nabi bil imamah, tasarrufatun nabi bil qada, tasarrufatun nabi bit tabligh, kan. Kerana tasarrufatun nabi bit tabligh ini yang berkaitan dengan hukum hakam syarak, dan ia kalau wajiblah ia, tidak boleh berubah. Kalau haramlah ia sehingga kiamat, tidak boleh berubah. Kalau perkara yang sunat, maka sunatlah ia sehingga hari akhirat. Manakala tasarrufatun nabi bil imamah ini yang dikatakan sebagai hadis-hadis ataupun ucapan-ucapan baginda, perbuatan-perbuatan baginda yang berbentuk keduniaan, ataupun saya istilahkan sebagai hadis-hadis pentadbiran. Ya, nah ini hadis-hadis sebeginilah yang kita dapati bahawa pada zaman Rasulullah pernah ucapkan satu ucapan, satu hadis, tetapi pada zaman sahabat tak ikut. Dan yang pertama tak ikut, yang kedua berbeza terus antara apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW dengan zaman para sahabat. Ada beberapa contoh, contohnya sebagai sebagai penjelasan ringkas berkenaan dengan unta terbiar, dawalul ibil, yang didapati berkeliaran di jalanan. Pada zaman Rasulullah SAW ada larangan khusus daripada Nabi Muhammad SAW supaya para sahabat tidak menangkap ataupun tidak mengambil unta-unta terbiar ini. Tetapi pada zaman Abu Bakar sebegitu juga, kan? Dia punya polisi. Zaman Umar pun polisinya sebegitu. Tetapi datang zaman Saidina Osman menyuruh pegawai-pegawainya untuk menangkap unta-unta terbiar dan diletakkan di kandang majlis perbandaran. Dan apabila tuannya datang, maka Osman akan menyerahkan unta-unta tersebut. Kemudian zaman Saidina Ali, kita kata Saidina Ali buat benda yang sama macam Osman, menangkap ataupun mengambil unta-unta tersebut, tempatkan di kandang majlis perbandaran, dan apabila tuan unta tersebut datang untuk tuntut balik unta tu, Saidina Ali akan compound ataupun charge, maksudnya selama mana majlis perbandaran simpan unta-unta terbiar tu di kandang majlis perbandaran. So kita lihat dari sudut ini, sebenarnya tindakan Osman dan Ali itu memang jelas totally berubah ataupun tak sama langsung dengan polisi pada zaman Nabi Abu Bakar dan Saidina Umar. Ini dibincangkan oleh para ulama kita, khususnya dalam kitab Al-Furuq, Imam Al-Qarafi, dan juga kitab Al-Ihkam fi Tamyiz Al-Fatawa wal Ahkam juga yang ditulis oleh Imam Al-Qarafi. So dalam tu anda boleh rojok secara detail perbahasan tentang tasarrufatun Nabi bil tabligh, bil imamah dan juga bil qada, kan. Dan bil qada ini juga kita dapati bahawa ada beberapa keputusan penghakiman yang berbeza antara zaman Rasulullah dengan zaman para sahabat. Seperti mana kes talak 3 dengan satu lafaz. Pada zaman Rasulullah, suami yang melafazkan talak 3 dengan satu lafaz hanya dijatuhkan secara qadaan, secara penghakiman, hanya satu talak sahaja. Begitu juga pada zaman Saidina Abu Bakar. Tetapi zaman Saidina Umar Ibn Khattab, beliau pada 2 tahun pertama pemerintahan beliau, keputusan penghakiman tentang kes lafaz talak 3 ni
sama macam zaman Nabi dengan Abu Bakar, tetapi 2 tahun selepas itu beliau mengambil satu penghakiman baharu, iaitu mana-mana suami yang menjatuhkan lafaz talak 3 dengan satu lafaz, dijatuhkan 3 talak. Kan? Ini sebagai kita kata qadaan min Umar Ibn Khattab. Dan sebab itu kita bila kita sebut kan, sebenarnya tidak semua hadis ataupun ucapan-ucapan Rasulullah menjadi tasyri' kepada hukum. Yang berbentuk keduniaan, dia kita kata harus, dia menjadi harus, sama ada kita nak ikut ataupun tidak, dan ia tidak dikatakan kita menolak ataupun melanggar ataupun Allahumma salli alaihi wasallam menyanggahi tindakan ataupun ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu dari segi hadis ataupun sunnah qauliyah. Yang kedua, yang dinamakan sunnah fi'liyah ataupun hadis fi'li yang berbentuk perbuatan, iaitu apa sahaja perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilihat oleh para sahabat dan para sahabat meriwayatkan bahawa Rasulullah buat begini-begini, Rasulullah buat begitu-begitu. Kan? Contohnya macam cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan solat. Kan? Cara Nabi takbir, angkat tangan, ataupun kita kata cara rokok, cara sujud dan sebagainya. Dilihat oleh para sahabat. Kalau yang tadi kategori pertama diucapkan oleh Nabi, didengar oleh para sahabat dan para sahabat meriwayatkan kepada sahabat-sahabat yang lain. Yang ni Rasulullah buat. Ada hadis yang Rasulullah buat dan ucap, dan ada hadis yang Rasulullah hanya buat tetapi tidak kata apa-apa, dilihat oleh para sahabat, dan para sahabat cerita ra'aitu Rasulullah kaza wa kaza, aku melihat Rasulullah buat ini dan sebagainya. Dan perbuatan Rasulullah juga sama macam ucapan yang tadi itu. Ada yang berbentuk tasyri', ada perbuatan yang berbentuk tasyri' hukum, ada yang tidak. Kan? Okey. Jadi kita juga perlu melihat bentuk-bentuk perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya yang pertama ialah yang dipanggil af'al jibiliyah, iaitu perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas dasar baginda sebagai seorang manusia. Contoh cara Nabi makan, cara Nabi minum, cara Nabi berjalan, Nabi duduk dan sebagainya. Ini tidak menjadi tasyri' hukum. Maksudnya tidak wajib kita ikut. Dan kita tak boleh marah kalau orang tak ikut cara Nabi makan. Dan kita tak boleh marah kalau ada orang tak ikut cara Nabi berjalan dan sebagainya. Sebab ini adalah perbuatan-perbuatan yang dikatakan jibiliyah ataupun kemanusiaan. So ini perbuatan sebegini dia tidak termasuk dalam kategori tasyri'. Kan? Dia hanya menjadi harus, namun kita digalakkan untuk mengikut perbuatan tersebut, dan kalau nak dapat pahala, niatkan. Niatkan bahawa aku mengikut sunnah ataupun perbuatan Rasulullah SAW. So kalau kita cara kita duduk, cara kita makan, cara kita tidur sebiji macam apa yang Nabi buat, tapi kita tidak niat apa-apa, maka ia menjadi harus sahaja. Maksudnya pahala pun tak dapat, dosa pun tak dapat. Dia hanya harus sahaja. Kan? Okey. Termasuk dalam yang dikatakan perbuatan Nabi berbentuk kemanusiaan ini, contohnya bagaimana Rasulullah menyusun tentera, bagaimana Rasulullah berniaga dan sebagainya. Ini semua berbentuk keduniaan ataupun berbentuk kemanusiaan yang tidak ada yang tidak menjadi tasyri' sama ada wajib ataupun haram. Ia menjadi harus sahaja. Kan? Okey. Contoh macam dalam perang Badar. Kan, ketika Rasulullah nak menyusun tentera-tentera Nabi ini, kan, ada Rasulullah menyarankan ditempatkan di tempat
sekian-sekian. Tetapi para sahabat yang lain kata, Rasulullah, ini wahyu Allah ke? Ini kita panggil strategi baginda. Rasulullah kata, ini strategi aku saja. Kan? Okey, kalau macam tu sahabat tu kata, eloknya aku berpandangan bahawa kita tempatkan tentera dalam perang Badar itu di tempat lain, di tempat yang lebih strategik pada pandangan aku, dan Rasulullah terima. Kan? So ini menunjukkan bahawa tidak semua perbuatan Nabi wajib kita ikut, sebab ia yang pertama sama ada ia berbentuk kemanusiaan ataupun ia berbentuk kita katakan pentadbiran, ataupun strategi perang, cara berniaga dan sebagainya. Dan dalam ni pun dia disebut tentang tindakan Rasulullah sebagai hakim, kan. Jadi macam tadilah tasarrufatun Nabi bil qada itu, okey. Sebab itu daripada perbincangan tasarrufatun Nabi bil qada ini lahirnya kaedah al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Maksudnya penghakiman Rasulullah ia berdasarkan ijtihad Nabi setelah Nabi mendengar, melihat keterangan dan bukti-bukti yang ada dalam perbicaraan. Lalu Rasulullah pun buat satu penghakiman. Kemudian contohnya datang pada zaman sahabat Abu Bakar ke Umar ke, even sampai zaman sekarang, para hakim kita melihat kes, melihat bukti, keterangan dan sebagainya, kan? Dan kemungkinan penghakiman itu berbeza dengan penghakiman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh ataupun tidak? Jawapannya ya. Kan? Dan sama juga macam tadi, kita tidak dikatakan sebagai kita bercanggah dengan perbuatan ataupun hadis ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab ini dalam bentuk al-qada, kan? Okay, so maksudnya untuk kita lebih faham dengan cara yang lebih mantap, tiga kategori tu, tasarrufatun Nabi bil tabligh, bil imamah dengan bil qada. So dua ini, bil imamah dengan bil qada ini boleh berbeza dengan apa yang Nabi ucap dan Nabi buat. Tetapi yang berbentuk tasarrufatun Nabi bil tabligh ini ia kekal, tak boleh ubah. Solat wajib sampai kiamat, zina haram sampai kiamat, kan? Dan sebagainya. Baik. Kemudian ada perbuatan Nabi yang berbentuk khususiat. Hanya khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Orang lain tak boleh buat, kita tak boleh buat. Kan? Contohnya macam witir itu wajib, tahajud itu wajib. Kemudian Rasulullah boleh sambung ataupun macam berterusan puasa tiap-tiap hari. Boleh kahwin lebih pada 4 dan sebagainya. Itu hanya dikhususkan kepada Nabi. Dan khususiat ini memang ada disebut dan akan dihin oleh Rasulullah SAW sendiri. Okey. Dan ada bentuk perbuatan Nabi yang menjelaskan perkara-perkara mujmal dalam Al-Quran. Seperti apa? Seperti cara Nabi explain ataupun terangkan, jelaskan tentang kaifiat solat. Dalam Al-Quran Allah kata wa aqimus solah, dirikan solat, tetapi kaifiat cara nak buat solat tak ada. Lalu datang Rasulullah, Rasulullah ucapkan sallu kama raaitumuni usolli, kemudian Rasulullah buat, kan? Jadi tindakan ataupun perbuatan Nabi itu menjelaskan hukum yang mujmal dalam Al-Quran. So yang ni dikategorikan sebagai tasarrufatun Nabi bit tabligh. Itu ada hukum dia. Kalau yang tadi pun sebenarnya ada hukum, cuma yang pertama tu yang berbentuk kita kata perbuatan Nabi sebagai kemanusiaan itu dikatakan harus sahaja, tak wajib ikut, dan tak berdosa pun kalau kita tak ikut. Tapi yang ni dia akan melihat pula perincian, kalau yang wajib lah, kalau yang sunat lah. Okey. So samalah yang tadi, maksudnya perbuatan Nabi yang menjelaskan tentang hukum mujmal dalam Al-Quran. Contoh macam bab solat,
bab haji, kan? Kemudian cara Nabi potong tangan kes mencuri. Dalam Quran Allah kata wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma, kan, potong tangan. So Nabi tunjukkan dan Nabi arahkan setakat mana kita panggil tangan yang perlu dipotong, iaitu di pergelangan, bukan keseluruhan tangan sampai bahu ni, bukan. Okey. Dan kemudian perbuatan Rasulullah yang ada kaitan, bila sebut ada kaitan dengan tasyri' hukum, ini selalunya akan ada qarinah, akan ada tanda-tanda yang menunjukkan bahawa ini dimasukkan tasyri' hukum. Dan ini sebenarnya bukan tugas orang awam, sebab tugas orang awam ni dia mengikut sahaja. So yang menentukan tindakan Rasulullah ini kategori apa, sama ada kategori perbuatan kemanusiaan ke ataupun kategori tasyri' hukum ke dan sebagainya, itu akan ditentukan oleh para mujtahid kita, kan. Baik. Dan terakhir bentuk perbuatan Rasulullah SAW ialah kadang-kadang mungkin kita agak keliru, kan. Adakah tindakan Rasulullah itu berbentuk tasyri' hukum ataupun berbentuk kemanusiaan? Kita confuse. Sebab mungkin pada pandangan kita, nampak macam Rasulullah nak explain sesuatu, kan. Kadang-kadang rasa ini macam bentuk perbuatan kemanusiaan. So kita agak confuse. So macam mana nak buat? So kalaulah perbuatan yang kita agak confuse ataupun keliru ini, maka kita akan melihat kita panggil sudut keberatan ke arah mana. So kalau ia berbentuk hampir kepada tasyri' hukum, maka dia akan ada hukum dia, sama ada wajib ataupun sunat. Tetapi kalau ia nampak berat lebih kepada urusan pentadbiran keduniaan, maka ia akan hanya menjadi harus sahaja, kan. Baik. Tapi macam tadilah kita katakan yang kategori terakhir ni sebenarnya para ulama kita lah, para mujtahid kita lah yang lebih mengetahui tindakan ataupun perbuatan Rasulullah yang berbentuk yang kurang kita faham, adakah ia berbentuk tasyri' hukum ataupun tidak, kan. Okey, ada soalan, kan. Tongkat yang dikira sunnah, kan. Bagaimana memahami perbuatan kemanusiaan Nabi itu sunnah ataupun tidak? Sama macam isu capal lah, kan. Nabi pakai kasut, kan. Sebenarnya itu semua bentuk perbuatan kemanusiaan. Kita tak wajib ikut pun. Sebab tu kita kata perbuatan-perbuatan kemanusiaan macam tadilah kita kata cara Nabi berjalan, apa yang Nabi pakai, kan, dan sebenarnya itu hanya berbentuk kemanusiaan, kan. Dia hanya hukum harus sahaja. Tetapi dah disebutkan tadi, digalakkan juga untuk, walaupun ia berbentuk harus sahaja, tetapi apa yang Nabi buat itu, kan, sebab ia datang daripada Rasulullah, maka kita boleh dapat pahala melalui apa? Melalui kita niat ikut Nabi Muhammad SAW, cara berjalan, cara makan, cara pakai, termasuk kasut, kalau katakan capal itu, kan. Asalnya hukum harus saja, tak wajib ikut pun, dan tak berdosa pun kalau kita tak ikut, kan. Jadi kalau nak dapat pahala sunnah macam mana? Senang je. Niat ikut sunnah, kan. Kalau kita pakai capal, kita pakai jubah putih, kan, jubah hijau, kan, ataupun warna-warna lain kegemaran Nabi Muhammad SAW, tak ada apa-apa pun, tak ada pahala apa pun, kan, kecuali kita niat ikut sunnah, kan. Okey, kemudian yang ketiga, kategori hadis, yang pertama berbentuk qauli, yang kedua adalah fi'li, dan yang ketiga berbentuk takriri, iaitu pengakuan. Rasulullah tak ucap apa-apa, Rasulullah tak buat apa-apa, tetapi sahabat
contoh, para sahabat melakukan sesuatu perkara di hadapan Rasulullah, kemudian Rasulullah diam sahaja, Rasulullah tak tegur, ataupun kadang-kadang mungkin Rasulullah senyum, mungkin gelak, kan? Okey, apa hukum dia? Ini juga dinamakan sebagai hadis, kan? Iaitu diamnya Nabi Muhammad SAW daripada mengingkari ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat di hadapan Nabi, kan? Ataupun kalau tak dapat Nabi pun, Nabi tahu sahabat itu melakukan perbuatan tersebut, dan sahabat itu tidak berada di hadapan Nabi, dan Nabi tidak tegur. So bila Nabi tak tegur, Nabi diam, itu menandakan bahawa perbuatan itu adalah dibenarkan ataupun diharuskan untuk dilakukan. Kerana apa? Kerana tugas Rasulullah SAW, Nabi tidak akan diam kalau perkara itu salah, apatah lagi kalau batil ataupun mungkar. Kan? Sebab itu dalam banyak peristiwa, kebiasaan para sahabat ni kalau berjauhan dengan Nabi Muhammad SAW, bila berjauhan, berlaku sesuatu isu, kan, kepada para sahabat dalam perjalanan, dalam musafir dan sebagainya. Akhirnya apabila balik pulang ke Madinah, mereka akan jumpa Rasulullah, cerita apa yang berlaku. Dan sebagai contoh, Amr bin Al-As. Ada dua peristiwa daripada seorang sahabat, dua peristiwa yang satu, tindakan Amr itu betul dan Rasulullah gelak ataupun senyum, kan? Yang kedua, perbuatan daripada Amr, kan, terkhilaf ataupun salah, Rasulullah tegur, kan? Kedua-duanya yang melibatkan mandi wajib. Kan? Dalam satu situasi, Amr bin Al-As bermusafir dan mimpi basah, kan? Kemudian Amr bin Al-As tidak mandi sebab sejuk, kan? Lalu Amr bin Al-As hanya tayamum sahaja, kan? Kemudian bila tayamum, Amr bin Al-As jadi imam pula. Jadi imam di kalangan para sahabat yang lain. Lalu bila balik ke Madinah, diceritakan benda itu kepada Rasulullah. Rasulullah tanya Amr, Nabi kata kat Amr, hang tak mandi wajib, hang tayamum kemudian hang jadi imam je, kan? Lalu Amr kata apa? Wala taqtulu anfusakum, jangan kamu bunuh diri kamu. Sebab apa? Sebab ketika tu sejuk, so kalau mandi mungkin memudaratkan Amr, ataupun mungkin boleh mati, kan, sebab sejuk sangat. Kalau kita tahu musim di even di Mekah, kan, kalau musim sejuk tu, memang sejuk sungguh, apatah lagi di padang pasir, kan. Jadi bila Rasulullah mendengar jawapan Amr tu, Rasulullah gelak, kan. So itu tanda perbuatan Amr itu dibenarkan, iaitu kalau kalau keadaan itu memudaratkan kita daripada mandi wajib, maka cukup kita tayamum dan kita boleh jadi imam pula, kan. Itu situasi pertama. Situasi kedua melibatkan Amr juga, sama juga melibatkan kes kita panggil perlu mandi wajib. Amr faham masa tu mungkin beliau belum mendalami secara terperinci bagaimana cara nak mandi wajib, kan? Air tak ada, kan? Lalu dia cuba fikir secara ijtihadnya, bila air tak ada, nak ganti mandi wajib kena pakai pasir, kan? Jadi dia pun ambil pasir, mandi macam mandi wajib tu macam guna air. Lalu balik jumpa Rasulullah. Rasulullah kata, "La, tak payah buat macam tu. Yakfi kat tayamum. Cukup hanya hang tayamum." So ini ada kaitan dengan sunnah takririyah. So kalau Nabi tak tegur, maksudnya benda itu adalah harus ataupun boleh dibuat. Tapi kalau benda itu salah, memang confirm Nabi akan tegur, kan. Contoh-contoh hadis takrir lain, macam satu peristiwa Khalid bin Al-Walid makan dhab di hadapan Rasulullah bersama sahabat yang lain, kan. Rasulullah tanya, hampa makan apa ni? Kan? Mereka kata, kami makan dhab. Rasulullah, mai lah, join sekali, kan. Rasulullah kata, tak apalah, aku
tak apa lalu makan, kan. Dan dalam riwayat yang lain Rasulullah diam sahaja, kan. Rasulullah tidak mengingkari perbuatan para sahabat yang makan dhab itu. So jadi bila diamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada menegur perbuatan sahabat, maka itu diharuskan ataupun dibenarkan untuk dibuat. So itu kita panggil pembahagian sunnah dari sudut mahiyatu as-sunnah, daripada zatus sunnah. Dan insya-Allah kita akan sambung lagi pada kuliah yang akan datang berkenaan dengan pembahagian sunnah dari sudut cara ataupun bagaimana ia diriwayatkan kepada kita. Sama ada perawi itu ramai ke sikit dan sebagainya, itu kita akan sambung dalam kuliah yang akan datang. Jadi apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kurang itu datangnya daripada diri saya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.